Okey, jadi diulang semua. Kita ulang semula. Ketahui olehmu bahwasanya zahid itu adalah benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Dan berkata setengah ulama, iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Dan berkata setengah yang lain, iaitu menyimpankan atas kadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Dan berkata setengah yang lain, iaitu meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Dan bahwasanya zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji. Jadi makna daripada zuhud tu macam-macam lah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia kerana mengharapkan kesenangan akhirat. Yang tadi mengatakan benci kepada dunia, artinya tidak terlalu mementingkan dunia. Tu ada ulama yang mengatakan dia adalah meninggalkan kesenangan dunia dan mengharapkan kesenangan akhirat. Jadi untuk mendapatkan kesenangan akhirat yang dunia ini dia tinggalkan, tidak dia utamakan, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan zuhud itu adalah hendak mencari yang belum ada sehinggalah habis sesuatu yang ada. Sampai habis dulu yang ada, baru kita cari yang baru. Kalau kita baju kita dapat tumpuk, beli lagi yang baru, itu tak zahid kita namanya kan. Tapi yang zahid ni dah habis dulu dan tak dapat dipakai, baru beli yang baru. Siapa yang dapat macam tu? Susah ya. Lebih sekarang ni tak ada lah. Kadang-kadang sudah ada satu rumah yang cantik, nak lagi rumah kedua, nak lagi rumah ketiga. Itu tak ada lah zahid kita. Tapi yang zahid ni cukuplah rumah ini, tapi dia utamakan yang akhirat. Macam ada dulu saya pernah cerita mengenai seorang pak tua, ya, seorang pak tua. Dia pergi ke satu masjid, ditengoknya masjid ni dah lama terbengkalai. Dah juga siap-siap. Dia tanyalah kepada pengurusi masjid. Dia cakap macam mana, bilalah nak siap masjid kita? Entahlah pakcik, dah lama dah minta derma, tak ada. Orang bagi derma sikit-sikit je tak sempat untuk menyiapkan masjid. Jadi kata pakcik tu, berapa kira-kira kos dia tu? Kata dia kan, berapa kira-kira kos untuk menyiapkannya? Mungkin perlulah kalau kita telah dalam 100,000 pakcik, umpamalah dalam 100,000 lagi mungkin perlu. Kalau macam itu biarlah saya nanti nak siapkan, kata dia. Pada pakcik tu datang ke sana berbasikal dengan pakaiannya yang sederhana. Dia cakap dia nak siapkan masjid tu dengan kos 100,000. Kata orang, betul tak orang? Kalau kita kadang melihat pada penampilan orang kan, kita tengok penampilan macam tu rasa nak kena ada lah dia ada duit 100,000 nak disedekahkan ke masjid. Jadi ya kan pakcik nak siapkan? Iya katanya. Bila kita boleh tapi saya nak menyerahkan duit tu di pejabat agama. Dia supaya nampak, maksudnya bukannya dia nak tunjuk, supaya jelas. Kalau ndak secara diam-diam dia tak tahu tak ke mana perginya duit tu nanti. Jadi dengan jelas di depan pejabat agama. Maukah untuk pergi ke pejabat agama? Bila, kata dia. Tengok dulu pakcik, ada nombor telefon pakcik kah? Ada. Jadi kemudian pakcik tu dah pergi, dia cerita dengan AJK yang lain. Kata AJK tu, macam betulkah orang tu ataupun tidak? Macam ragu, saya malas saya nak pergi ke pejabat, kata dia kan. Dia janjilah, tapi ada kata satu orang tu, saya memang kebetulan nak pergi juga ambil kereta di sana. Dia beli kereta baru, nak ambil kereta di sana, biarlah saya nak pergi ke pejabat tu. Jadi telefonnya lah pakcik, jumpa kita hari sekian. Kemudian saya tunggu pakcik dalam 15 minit. Kalau pakcik tak sampai dalam 15 minit, kami balik. Macam apalah namanya kan, macam tak begitu senang hati dia kan. Jadilah kata pakcik tu. Kemudian dia dah urus kereta dia apa semuanya tu lah, tetap umpamanya berjanji dalam jam 10 lah. Kalau 10.15 pakcik dah sampai, kami akan beli. Dalam 10 minit dia tunggu tak juga 10.15.
Datanglah pakcik tu membawa satu buntil benda kan. Bawa satu dengan beg plastik je dia bawa. Tu katanya. Kata pakcik, oh sampai juga pakcik. Ya katanya. Di mana kita nak boleh buat apanya ni pemberiannya. Masuk ke dalam jumpa dengan pegawai. Katakan pegawai ni, pakcik ni, dia cakap dia nak apakan untuk membuat masjid di sana tu. Tetapi dia nak diserahkan di depan pegawai. Jadi dikeluarkannya, rupanya dalam plastik tu duit disusunnya sampai 100,000 duit tu. Bukannya ada di bank apa segala, adalah 100,000 duit dia bagi. Ni bukti bahawa memang saya menyerahkan duit untuk perbaikan masjid tadi tu. Jadi lepas tu dah selesai penyerahan tu, dia nak keluar, orang tu bertanya, pakcik, kerja pakcik apa pakcik? Kau sampai 100,000 ada duit nak dibagi, apa kerja pakcik? Dah ada, cik kerja kampung je, kata dia. Ada tu hasil-hasil kampung tu, kata dia. Jadi kenapa cik tak beli kereta? Lah, cik dah tua ni untuk apalah nak beli kereta? Apa keperluan kereta tu untuk pakcik? Cik nak pergi ke masjid je, ke masjid ke sana. Perlu cukuplah basikal. Katanya kan sihat badan berbasikal tu. Tu rumah cik ada tu, rumah kampung tu. Kenapa cik bagikan untuk masjid duit sebanyak tu? Padahal cik boleh membuat rumah yang cantik. Kalau cik buat rumah tu akan tinggal, kata dia. Kalau cik beli kereta, kalau cik mati nanti, kereta tu pun akan tinggal. Siapa yang nak apakan? Anak cik dah ada semua. Anak-anak dia sudah ada kereta, dah ada rumah masing-masing. Yang tinggal dia aja di kampung lagi dengan isteri dia berdua. Untuk apa dia kereta, kata dia kan. Maka akhirnya daripada cik belikan kereta dan buatkan untuk rumah, lebih baik cik buat rumah untuk di akhirat. Itu orang zuhud. Zuhud, pakaiannya, peralatannya, itu termasuk zahid. Dia utamakan kesenangan akhirat, ditinggalkannya kesenangan dunia. Padahal kalau dia nak buat rumah lah, nak beli kereta baru lah, semuanya ada bagi dia. Jadi kebetulan duit acik ada, kata dia, hasil kebun tu ada, anak-anak pun tak perlukan lagi. Jadi acik kirimlah ke akhirat. Kita boleh kirimkan kan. Namanya macam sekarang yang tak ada lagi suami kita atau anak kita dah meninggal. Aku nak kirim untuk suami aku. Kan boleh. Nak berkirim untuk suami kita, untuk berkirim untuk anak kita, untuk kirim untuk ibu kita, untuk ayah kita. Itu kalau orang zuhud. Tapi kalau fikir aku nak beli ini, itu nak jadilah kan. Jadi itu diantaranya. Itu yang zahid tadi. Itu orang yang meninggalkan kesenangan dunia untuk kesenangan akhirat. Kemudian dia tidak cari benda yang baru, nak beli benda yang baru sebelum habis bendanya yang lama tadi. Itu dia. Jadi dan berkata setengah yang lain itu meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada, dan bahawa Zaid itu adalah satu kelakuan hati yang dipuji yang menyebabkan Allah kasih kepadanya. Jadi zuhud itu menjadikan Allah sayang kepadanya. Karena Allah takkan kumpulkan dua kesenangan bagi satu-satu orang. Kalau di dunia hidupnya ada bersenang lenang, kemudian di akhirat ni belum tentu dia akan dapat hidup senang. Kerana ini dua senang betul di dunia, senang pula di akhirat. Jarang Allah tak kumpulkan macam tu. Hanya akan pilihkan satu. Kalau di dunia dia dah hidup bebas, hidup senang lenang, ikut apa yang dia mahu, di akhirat mungkin tak akan dapat lah dia kesenangan macam tu. Tapi kalau di dunia ini dia berusaha untuk menjaga diri dia, tak hidup, dah hidup mengikut suka hati dia, di akhirat insya-Allah Allah akan bagi kepadanya kesenangan dan kemudahan nanti. Okey. Kemudian dan sekalian manusia, maksudnya dia akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia, iaitu dengan zuhud tadi. Kerana sabda Nabi SAW, izhad fid dunya, zuhudlah engkau tentang dunia, yuhibbakallah, Allah akan menyayangi engkau. Wazhad fima fi aidin nas, engkau zuhud jugalah terhadap apa yang ada di tangan manusia,
yuhibbakan nas, maka manusia pun akan menyayangi engkau. Jadi barang yang ada di tangan orang, saya Allah akan kasih kita zahid untuk benda-benda dunia. Nah, untuk benda-benda dunia yang diurang. Kalau kita cemburui semua yang ada pada orang, kita nak berlomba dengan orang, maka belum tahu orang akan sayang dengan kita. Nah, kita cemburu. Orang ni macam ini kita cemburu. Orang ni macam ini kita cemburu. Kita nak juga. Kalau dalam hadis ada dinyatakan, kalau untuk masalah dunia, kita tengoklah ke bawah. Jangan tengok ke atas. Ya? Masalah dunia, tengoklah ke bawah. Umpamanya kita dah makan sedap, makan sudah ada apa yang ada. Kalau kita tengok ke bawah, maka kita akan jadi bersyukur. Ya? Orang yang zahid dia akan bersyukur. Tetapi kalau kita menengok ke atas, maka kita akan jadi kufur. Kita dah makan dah sedap dengan makanan ini, kemudian kita tengok orang tu dia makannya di hotel. Apa yang dia suka nak dapat semuanya kalau di hotel tu kan. Kalau kita ada lunch di hotel kan semua ada barang-barang sana tu. Jadi kita tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kita kalau kita melihat ke atas. Jadi untuk masalah dunia, lihatlah ke bawah, maka engkau akan menjadi orang yang bersyukur. Tetapi kalau untuk masalah ibadah, untuk masalah akhirat, untuk masalah ilmu, lihatlah ke atas. Maka kita akan berusaha menambahkannya, memperelokkannya. Karena kalau kita berfikir, kita dah solat dah. Orang kenapa kau solat lambat-lambat? Orang lain banyak tak solat. Syukur juga lah saya ada solat tu. Kalau kita lihat ke bawah dalam masalah ibadah, maka kita dah rasa senang hati dengan keadaan ibadah kita yang kurang. Ya? Betul tak? Karena saya ada tanya dengan orang, kenapa solat lambat sangat? Nasib baik saya solat. Orang lain banyak yang tak solat. Itu. Macam solat untuk orang kan, padahal untuk dia. Ya. Tetapi kalau kita, situ tu solatnya setiap awal waktu dia solat. Salat sunat dia pun buat. Saya ni apalah yang saya buat, salat fardu je pun terlambat. Kita teringin nak mencontohi kalau kita lihat ke atas yang bahagian ibadah. Jadi itulah. Untuk masalah akhirat, lihatlah ke atas supaya ada keinginan untuk menambahkan. Ya. Tapi kalau untuk masalah dunia, zahidlah. Tak payah tengok orang ni macam ini, kita nak macam itu. Tak akan puas hati kita. Kerana banyak lagi orang yang lebih dari kita. Banyak orang yang lebih daripada kita. Nak kejar cakap dunia tu. Itu yang tidak dibolehkan. Jadi Allah takkan sayang pada kita kalau kita mengejar dunia. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, maka Allah menyayangi kita. Okey, kita teruskan. Zahid itu terjadi dan zahidlah olehmu pada barang yang ada di tangan manusia daripada dunia, niscaya kasih akan dikau oleh manusia. Adalah zahid itu terjadi ia kerana ilmu, kerana firman Allah Ta'ala. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak dapat zahid. Ya? Tak ada ilmu kita, kita terfikir macam mana orang macam itu, macam mana kita nak je. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Dan berkata orang-orang yang didatangkan ilmu, artinya yang orang ada ilmu, wailakum, celakonya kamu, sedihnya lagi saya menengok kamu ni, celaka kamu. Pahala Allah adalah lebih baik daripada bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah kata-kata orang Bani Israel. Ya? Kata-kata orang Bani Israel ketika salah seorang melihat kepada Karun. Ya? Karun, ya, ini cerita mengenai masalah Karun ini. Karun yang banyak harta dia. Nah, kemudian ada orang yang tak banyak harta. Waktu tu Karun datang keluar dia dengan pakaian emas.
Dia memakai pakaian emas, dia dengan gagahnya, dengan kalau kita lah ikut dengan kenderaan lah masa sekarang ni, dengan kenderaannya yang hebat, dengan pakaiannya hebat, rumahnya hebat. Apa kata salah seorang dia cakap, alangkah senangnya lagi macam Karun tu kan. Allah bagi dia nikmat yang banyak. Nah, jadi sedangkan dia sebenarnya ada nikmat, tetapi kerana nampak orang lain lebih, maka dia mengeluh. Maka dijawab oleh orang yang ada ilmu. Dapatkan? Apa? Nah, dijawab oleh orang yang ada ilmu. Dia cakap, kasihannya lagi saya menengok engkau ni, ataupun celakalah engkau. Sebenarnya pahala yang disediakan Allah di akhirat bagi orang beriman dan beramal saleh lebih baik daripada apa yang ada pada Karun tu. Jadi itu, siapa yang bercakap? Orang yang ada ilmu. Bagi orang yang ada ilmu, memang senanglah dia kan. Kalau lah kita dapat senang macam tu, alangkah baiknya. Tapi orang yang ada ilmu, ini kesenangan yang dibagi Allah untuk orang yang macam itu adalah sebagai istidraj. Apa faham kita apa istidraj? Apa maksud istidraj? Allah bagi kita kesenangan, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita semuanya berjaya, tetapi untuk istidraj. Apa tu istidraj? Selalu dengar tapi tak faham maksudnya. Istidraj tu macam umpan. Macam umpan. Kalau orang nak tangkap ayam, dia letakkan padi kan. Dia bagi padi tu untuk bagi ayam tu makan kah ataupun nak tangkapnya? Nak menangkap. Nak menangkap. Jadi Allah bagi kesenangan-kesenangan untuk Allah boleh mengazab dia. Itu istidraj. Faham kan? Istidraj macam umpan lah tu. Allah bagi tu bukan kerana Allah sayang, tapi kerana dia tu adalah kafir. Macam mana untuk boleh dapat macam kita lah, supaya dapat lesen untuk dapat mengapakan dia. Dapat lesen untuk mencelakakan dia. Jadi bagi dia kesenangan. Jadi itulah untuk Karun tadi. Kenapa dia dibagi Allah kesenangan tu untuk istidraj, sebagai istidraj kepadanya? Karena sebelumnya Karun ini dia orang susah. Dia minta kepada Nabi Musa tolong doakan supaya dia senang. Kemudian kata Nabi Musa, nanti takut kau lupa pada Allah. Tidak, saya nanti akan rajin beribadah. Saya akan berzakat, akan segala. Dan dia dah berjanji untuk bersyukur. Kemudian didoakanlah oleh Nabi Musa. Akhirnya dia pun berhasil. Sudah dia berhasil bertambah. Mula-mulanya kalau umpamanya tempat kita lah, mula-mulanya setiap waktu dia datang solat. Kalau masuk kita lah kan, setiap waktu dia datang solat. Kemudian kambingnya dah mulai banyak. Salat Zuhur tak datang lagi. Salat asar dia, ataupun salat asar tak datang lagi. Zuhur ada, asar dia nak ambil, nak mengapakan kambing dia. Akhirnya tak datang-datang lagi ke masjid. Padahal dia dah berjanji, tapi dia lupa kepada janjinya. Dan kemudian dia berjanji nak berzakat. Tapi minta zakat dengan dia cakap, mana boleh, tunggu dulu, cukupkan dulu, banyakkan dulu harta ni. Dah banyak diminta pun tak mau dia bagi. Maka dari itu Allah bagi untuk dapat lesen. Ya seolah-olah lah lesen lah namanya kan. Kalau di kita, bagi Allah kan bukan perlu lesen-lesen kan, tapi bagi kita seolah perlu ada lesen untuk dapat menjahannamkan dia, kerana dia sudah berjanji tapi tak tepati janjinya. Dia tak bersyukur dengan nikmat yang ada. Jadi itu yang istidraj tu ya. Jadi istidraj tu macam umpan. Allah bagi dengan, bukan dengan rasa sayang, tapi dengan rasa geram. Macam-macam lah kan. Macam geram, macam benci. Supaya tahu bahawa dia makin menjadi-jadi dia, akhirnya dibenamkan dia dengan harta dia.
Okey, jadi siapa yang bercakap mengenai bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh itu mendapat pahala di sisi Allah? Siapa yang cakap? Orang yang ada ilmu. Jadi zahid tu orang yang ada ilmu lah dia dapat zuhud. Bahwanya kesenangan akhirat tu lebih baik daripada kesenangan dunia. Okey, kita teruskan. Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahwasanya zahid itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Faedah bagi ilmu, dan ketahui olehmu bahwasanya zahid itu beberapa peringkat. Banyak peringkatnya. Beberapa peringkat. Peringkat yang pertama bahawa zahid ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Tetapi bersungguh-sungguh ia melawan akan hatinya. Peringkat ini bukan zahid tetapi permulaan bagi zahid. Dia berjuang. Sebenarnya dia pergi, umpamanya dia pergi pasar. Taklah pergi ke pasar. Nampak tudung cantik. Dia teringin nak beli tudung. Tapi dia teringat pelajaran hari ini. Dia lawan keinginan tu, tak jadilah beli tudung. Itu namanya peringkat awal zahid. Faham kan? Jadi dia ada peringkat-peringkat. Dia teringin tapi dia lawan keinginannya tu. Itu awal-awal lah kena macam tu. Kalau kita tak lawan, terbaik je. Kalau pergi pasar sebaiknya buat duit ngam-ngam je lah, supaya jangan sampai kita tidak zahid. Jadi asal ada duit ni, masalahnya pun ada kad pula kan, kita boleh tusuk. Tak ada duit pun boleh tusuk. Pinjam kat kawan. Tak ada duit, pakai kad kredit. Kadang-kadang kan tak perlu kadang benda tu. Saya sendiri pun kadang-kadang terasa ada jugalah rasa menyesal tu kan. Tak ada zahid. Pergi jalan kan. Dah sengaja dah tak bawa duit banyak. Saya kalau jalan jarang bawa duit banyak. Dan ada duit, maknanya kita adalah yang perlu kita beli-beli yang lain, atau kita sedekah apa semua. Tak ada duit lagi. Teringin benda tu, padahal benda tu tak perlu pun. Gunakan kredit je lah. Gunakan kredit jadinya. Ataupun pinjam duit orang. Jadi padahal benda tu tak perlu. Kalau benda tu perlu, jadi belum ada lagi. Zahid kita lawan tu belum lagi. Ini kita kena lah, kita lawan. Tu peringkat pertama ya. Jadi orang tu belum bernama zahid tapi belajar menjadi zahid. Boleh kan? InsyaAllah ya, usahakan. Karena kita ni di taman-taman kita ni biasanya macam inilah. Kalau ada orang beli, kita teringin pula nak beli kan. Sekarang cuma kan perlu tak pada aku ataupun apa kan. Lebih baik lagi, ada yang fikir lebih baik aku sedekahkan lagi. Kalau ada terfikir macam tu memang best lah tu kan. Okey, jam berapa dah? 10.32, sekejap lagi ya. Iaitu peringkat pertama tadi tu. Pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia melawan akan hatinya. Peringkat ini bukan zahid tetapi permulaan bagi zahid. Peringkat kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya, karena mengetahui bahwasanya tiada biasa menghimpunkan akan dunia dan akhirat, maka murah hati dengan meninggalkan dunia itu, karena mengetahui akan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dah mulai ada ilmunya sikit. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dia saya tak belilah, saya dermakanlah duit ini. Tu dah mulai tu peringkat kedua tu ya. Zahid tadi belajar untuk melawan. Sekarang kita rasakan lebih baik aku sedekahkan kerana kesenangan akhirat lebih baik. Lebih baik duit ini aku simpan untuk akhirat aku. Itu peringkat kedua. Jadi dah ada ilmu dia. Jadi kalau umpamanya ada orang nak berderma kan. Orang nak derma, aku derma agak banyak lah sikit. Tak maulah derma sikit-sikit sangat. Umpamanya lah kan. Kenapa? Untuk akhirat. Daripada aku beli benda tak guna ni, lebih baik aku sedekahkan. Lebih baik aku kirimkan untuk akhirat aku. Lebih baik aku kirimkan untuk mak dan bapa aku. Maka kita
dia sedekahkan. Itu adalah peringkat yang kedua. Dia rasakan bahwasanya kesenangan akhirat itu adalah lebih baik daripada kesenangan dunia. Jadi dia berusaha. Berusaha. Itu peringkat kedua. Dan meninggalkan itu kerana mengetahui ia akan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1, sekalipun ia kasih akan wang yang RM1 itu. Ini contohnya, kita nak beli satu permata. Harga permata tu letaklah RM100. Tak ada permata RM1. Ini tahun berapa ni kan, tahun 50-an. Kalau tahun 50-an mungkin permata memang ada harganya RM1. Tapi kalau sekarang kita letaklah harga permata tu 100 ataupun 200 ataupun RM300. Dia nak beli. Aku belikah permata ini ataupun tidak? Karena dia teringin nak membeli permata tu. Permata tu maksudnya akhirat tadi. Walaupun dia sayang dengan dunia ni, maka dia beli juga permata tadi. Walaupun dia sayang dengan duit dia bagikan juga derma. Dia bagikan, dia tolong juga kalau ada orang nak buat perigi. Ada sekarang ni saya sedang mengumpul untuk membuat tandas di Kamboja. Ya. Mengumpul duit untuk membuat tandas di Kamboja kerana kasihan menengok orang tu. Tak ada tandas. Jadi sedang kumpul duit. Dulu tu sudah ada kan untuk di satu masjid. Ini enggak, ini di kampung ada, mereka nak bina banyak tandas, tapi harga tandas tu 1-2 ribu. Lebih tinggi berbanding harga perigi 1,700 je kan. 1,500 1,700 tengok tempatnya lah. Ini tandas 2,000. Jadi saya dah mulai kumpul lah duit, dah dapat duit, dapat satu tandas, dan kemudian sudah ada duitnya tandas yang kedua sudah ada dalam RM1,270 rasanya. Untuk cukup kalau dapat 2 tandas kirim dulu macam tu. Jadi dia fikir duit apa ni, akhirat ni jauh lebih baik bagi kita. Jadi daripada kita membeli benda-benda yang tak perlu. Kalau kita tolong orang, mudah-mudahan selagi benda itu digunakan oleh orang dan kita tahu ini adalah sangat perlu untuk akhirat kita, maka dengan murah hati kita dia beli juga. Walaupun terpaksa keluarkan duit, aku nak dermalah RM50 untuk tandas ni, aku nak dermalah RM100 untuk tandas ni. Kalau kita fikir olah tandas tu penting kan? Penting tak tandas? Kalau kita tengok orang di Kamboja tu, keadaan dia macam kita tahun 50-an dulu. Baik rumah dia maupun tandas dia maupun sekolah dia, kerana dia dibenarkan, orang Islam di sana dibenarkan hidup tetapi tidak dibagi apa-apa bantuan. Sekolah pun tidak anak-anak dia. Anak-anaknya tidak sekolah. Tak ada sekolah rendah, sekolah apa tu pun tiada untuk anak-anak. Cuma ada orang-orang Islam di sana yang ada kadang-kadang daripada kita dirikan sekolah tahfiz umpamanya. Tak ada akademik, mereka tak belajar. Belajar fardu ain, belajar apa, itu je yang mereka belajar. Rumah mereka kalau tahulah macam gubuk kita, macam pondok di sawah tu, kadang 2-3 keluarga tinggal di sana. Macam itu keadaan dia. Kalau orang tua-tua nak pergi tandas, pergi ke semak belukar. Macam tu keadaan. Saya pergi hari tu, pergi ke kampung Ca kan. Kampung Cap atau Kampung Ca tu. Saya pergi ke sana dulu. Ya Allah, memang kasihan menengok. Anak-anak tak berbaju, tak berselipar, belajar di pondok kecil je. Belajar mereka tu. Macam tu keadaan mereka. Jadi itulah adalah yayasan sukarelawan daripada kita yang di sana ada buat masjid, ada buat surau di Kamboja tu, di kampung-kampung Islam tu. Tapi kalau orang-orang yang Hindunya, orang Budanya, memang mereka dapat bantuan penuh daripada kerajaannya. Tetapi orang tidak, yang orang Islam tidak ada. Memang hidup mereka dhaif sangat. Okey. Jadi itulah, kita teruskan sikit lagi ni. Dan itu zahid yang lebih rendah dari peringkat yang ketiga.
bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripadanya akan adanya, dan tiada ia bersamaan keduanya pada sisinya, dan adalah ada harta benda pada sisinya ataupun seperti tidak ada harta benda. Kerana Allah Ta'ala menyampaikan perbendaharaan Allah Ta'ala itu adalah seperti laut, maka dia berpaling hatinya kepadanya kena gemar atau kena liar, dan bermula ia zahid yang lebih sempurna, yang lebih tinggi daripada zahid yang kedua. Ini orang zahid macam ini, ada duit tak ada duit sama je bagi dia. Kita contohlah siapa ni, Ebit Liu. Tu zahid dia tu. Walaupun dia memang ada memang pakai kereta besar tu, memang bukannya dia kereta untuk pergi apa, dia untuk pergi ke kampung-kampung. Jadi ada duit tak ada duit bagi dia sama dia bagikan je duit, seolah-olah tak ada apalah di dia duit tu. Kita contohlah Ebit Liu, dan ada lagi ramai orang lain dah mulai macam itu. Saya tengok macam ada Ustaz Adi Hidayat kah? Ustaz Hidayat di Indonesia, yang dia kalau dia berceramah tiba masuknya tu dia ada duit dia apa semuanya. Siapa yang hafiz Al-Quran, kita ada hafiz ada berapa orang, saya bagi kamu beasiswa. Ada dalam 50 orang dia bagi beasiswa untuk 50 orang. Kemudian siapa yang hafal 20 juz dinaikkan dia naik umrah, beberapa orang macam itu. Jadi ada duit dia tu gunanya adalah untuk akhirat. Dia tak heran lagi dengan kebendaan dunia tu. Itulah zahid yang terakhir lah tu, zahid yang sempurna. Kita kalau belumlah kan sampai ke sana, kita berusahalah sikit-sikit lah kan, berusaha sikit-sikit kita lawan kemahuan dunia kita tu, dan kemudian kita mulai memikirkan akhirat kita. Jangan kalau umpamanya kita untuk akhirat tu sedekahnya RM5, RM32 je. Tapi kalau untuk benda-benda yang lain RM100 pun kita beli. Jadi sekarang mulai alihkan sikit, lawan sikit, alihkan sikit agak banyakkan untuk akhirat. Kerana kita sekarang berada dalam bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Ini 3 bulan ni bulan haram, bulan Ramadan, bulan berkat. Jadi banyak kita berinfak, banyak kita berbuat, itu adalah lebih baik. Dan kita tahu bahwasanya Allah tu kalau kita bagi untuk Allah, maka Allah akan ganda-gandakan. Jadi ingat, akhirat kita lebih penting daripada dunia. Jadi sampai di sini dulu untuk pelajaran ini. Mudah-mudahan ini banyak sikitnya adalah di hati kita kan. Kita haraplah mudah-mudahan dapat berubah sikit. Walaupun sebelum ini nak itu, fikirkan tak lama lagi aku untuk apa aku banyak-banyak benda ni, umpamalah. Okey, kita teruskan dengan solat kita lagi. Sini muka apa, bagian apa kita?